Nama saya Muhammad Rashad bin Muhammad Najib. Saya berumur 16 tahun dan hari ini saya nak memulakan study challenge sejarah, iaitu belajar dan mengajar subjek sejarah tingkatan 4. Saya akan memulakan study challenge ini dengan mengulang kaji dan mengajar subjek sejarah bab 4, iaitu era peralihan kuasa British di negara kita. Secara ringkasnya, dalam bab ini kita akan mempelajari mengenai 5 perkara, iaitu British Military Administration, kedua, Malaya Union, ketiga, reaksi penduduk tempatan terhadap Malaya Union, 4, penyerahan Sarawak dan Sabah kepada kerajaan British, 5, dan terakhir 5, reaksi penduduk terhadap penyerahan Sarawak dan Sabah kepada kerajaan British. Okey, simple je 5 benda ni. Okey, pertama sekali adalah BMA, iaitu British Military Administration. Pentadbiran tentera British ni diisytiharkan di negara kita selepas Perang Dunia Kedua, iaitu selepas Jepun menyerah kalah dan pulang ke negara mereka. British kembali ke tanah Melayu dan melaksanakan pentadbiran tentera British. Okey, BMA atau Pentadbiran Tentera British ini bermula pada 12 September 1945 dan diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten. Tugas BMA adalah untuk mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Namun, BMA gagal memulihkan sosioekonomi dan membenteras kegiatan jenayah, keganasan, kuasa gelap dan ketegangan kaum yang berlaku selepas pendudukan Jepun ataupun dikenali sebagai MPAJA. Gagasan Malaya Union diperkenalkan untuk menggantikan BMA. Malaya Union adalah sebuah pentadbiran berpusat di bawah jajahan British. Tujuan penubuhan Malaya Union adalah untuk melicinkan sistem pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, mengukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Penubuhan Malaya Union merangkumi beberapa siri kronologi. Boleh rujuk muka surat 96 buku teks. Okey, next. Okey, seterusnya, ciri-ciri perlembagaan Malaya Union. Ada dua, iaitu pentadbiran dan kewarganegaraan. Pertama, pentadbiran Malaya Union adalah berbentuk kesatuan di mana semua negeri digabungkan menjadi satu unit pentadbiran. Kedua, Raja-Raja Melayu hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Ketiga, Malaya Union diketuai oleh Gubernur British yang dilatih oleh Raja England. Okey, untuk ciri kewarganegaraan berkonsep jus soli, iaitu kewarganegaraan terbuka. Sesiapa yang lahir dan bermaustatin lebih daripada 10 tahun di tanah Melayu dan Singapura boleh mendapat kewarganegaraan termasuk golongan imigran. Ciri-ciri inilah yang menyebabkan penentangan terutamanya dalam kalangan orang Melayu. Malaya Union telah mengubah status tanah Melayu daripada negeri naungan kepada negeri tanah jajahan, dan ini adalah bentuk penjajahan baru. Dan orang Melayu tidak bersetuju akan konsep jus soli dan penghapusan kuasa Raja-Raja Melayu. Untuk cerita British mendapatkan tantangan Raja-Raja Melayu, boleh rujuk muka surat 98 hingga 99 buku teks sejarah tingkatan 4. Okey, kemudian kita lihat reaksi penduduk tempatan terhadap Malaya Union. Malaya Union diisytiharkan pada 1 April 1946 telah mendapat penentangan hebat oleh Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu telah membuat beberapa bantahan terhadap Malaya Union. Sebagai contoh, membawa kes Malaya Union ke Mahkamah Tinggi England, menghantar surat bantahan ke London, menyokong Kongres Melayu dan memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Rakyat juga menentang Malaya Union dengan cara bantahan melalui akhbar. Bantahan syariah kawan seperti Dato' On Jaafar dan Cikgu Zaharah Abdullah di Johor, bantahan persatuan seperti di Sabekas, dan juga mengadakan Kongres Melayu. Penentangan juga berlaku secara besar-besaran oleh UMNO dan beberapa negeri seperti Kelantan, Kedah dan Johor. Hal ini membuktikan bahawa Malaya Union amat ditentang oleh orang Melayu kerana membantah usaha British untuk terus menjajah tanah Melayu. Kemudian,
kita lihat penyerahan Sarawak dan Sabah kepada British. Okey, British juga memperkenalkan BMA di Sarawak. Selepas Perang Dunia Kedua, Wynebrook telah menyerahkan Sarawak kepada British. Hal ini kerana Wynebrook tidak mempunyai anak untuk mewarisi tahtanya sebagai Raja Sarawak. Beliau juga menghadapi masalah kewangan untuk memulihkan Sarawak dan juga desakan British untuk menguasai kekayaan ekonomi di Sarawak. Boleh rujuk muka surat 108 untuk proses penyerahan Sarawak kepada British. Okey, untuk Sabah pula, BMA juga diperkenalkan di Sabah untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman negeri Sabah. Faktor penyerahan Sabah pada British ada 3: memenuhi kepentingan British, 2. meneruskan dasar British dengan adalah hubungan luar, dan yang terakhir 3. masalah kewangan SBUB. Namun di Sabah tiada bertentangan daripada penduduk tempatan kerana mereka tidak memahami tujuan penyerahan tersebut. Namun dasar British di Sabah telah menindas kegiatan berpersatuan dan memahamkan peluang rakyat Sabah dalam pentadbiran. Jadi secara kesimpulannya, gerakan menentang Malayan Union dianggap berjaya kerana telah mencetuskan kebangkitan nasionalisme untuk membebaskan tanah Melayu daripada British. Okey, jadi itu saja untuk bab ini. Secara ringkasnya itu yang dipelajari dalam bab 4 ini. Okey.